Saya nak cerita Azmin. Azmin. Bila jadi Menteri Besar Selangor okey lagi. Tapi saya tengok dia berubah bila jadi menteri. Bila federal dapat berapa PH, bila dia jadi menteri, bila dia menjadi menteri ekonomi, menteri yang berkuasa, masa tu saya tengok dia mula bermain. Dan saya paling marah bila dia mula berkomplot dengan Hishamuddin. Saya tahu dia berkomplot dengan Hishamuddin ni setahun yang lalu. Saya dah tahu setahun yang lalu. Dan saya dah nyatakan secara terbuka lebih 6 bulan yang lalu. Daripada Januari ni saya round satu Malaysia, saya dah sebut dah bahawa ini komplot antara Azmin dan Hishamuddin. Sebab saya kenal mereka. Saya tahu Azmin yang paling dekat dengan Hishamuddin. Saya tahu mereka kawan baik. Saya tahu cara hidup mereka sama. Cita rasa mereka sama. Saya tahu. Cita rasa hidup lah. Cita rasa yang dalam bilik tu saya tahu lah. Itu dia punya pasal lah. Tetapi gaya untuk hidup mewah, bermewah-mewah. Sebab itu Morocco, holiday, pergi sama. Pakai business class semua. Gaya macam anak gajah semua. Tak cukup satu tempat, daripada Tokyo, balik pergi London pula. Holiday. Boleh menteri kerajaan reformasi. Parti reformasi. Parti keadilan. Boleh ada menteri macam tu. Boleh ada timbalan presiden yang hidup macam tu. Yang hidup bermewah-mewah macam tu. Kita bukan kata tak boleh holiday dengan anak. Boleh lah. Tapi jangan mewah. Kahwinkan anak. Dah sama macam pemimpin UMNO. Apa bezanya Azmin Ali ni? Kahwinkan anak ada. Saya pergi. Sekali je dah jemput saya. Lepas tu dia tak jemput dah. Tapi 3 kali dia kahwinkan anak. 3 di hotel paling besar di Kuala Lumpur. Yang belanja paling kurang 500,000 atau 1 juta. Satu malam. Dia buat 2 malam. 1 perkahwinan. Dia ada 3 perkahwinan. Orang bisting mula Majestic Hotel. Lepas tu tukar Mandarin Hotel. Lagi besar. Apa beza dengan Najib? Apa beza dengan Hishamuddin? Apa beza dengan Anwar Musa? Apa beza dengan mereka semua ni? Pemimpin UMNO memang dia hidup dia memang itu. Masuk politik memang untuk kaya, untuk mewah. Kerana mereka bukan parti reform. Mereka bukan masuk politik untuk reform, untuk lakukan Islah. Mereka masuk politik untuk kayakan diri mereka. Tapi kita daripada parti Islah, parti reform, tubuhkan parti keadilan daripada keringat rakyat, daripada Kelantan sampai ke Selangor dan seluruh negeri. Kita dah dapat jawatan, dapat pangkat. Kita bersama hidup dengan mereka. Sebab itulah senang bagi mereka, kelompok-kelompok elit ini, pakai Azmin, gunakan Azmin untuk hancurkan perjuangan dari dalam. Maka jadilah pengkhianatan yang terbesar yang pernah kita saksikan di negara kita ini semenjak merdeka. Malah semenjak zaman Mandaliar, Sikitol, zaman Melaka, Tumbang pun saya rasa tak seteruk ini pengkhianatannya. Sebab apa? Sebab serangannya dari luar, dari dalam. Komplit. Dan kita, kalau di Melaka itu, askar-askarnya, panglima-panglimanya berlawan dengan Sikitol ni. Sempatlah juga berlawan. Kita malangnya, PH, PKR, tak berlawan. Biarkan Sikitol moden ini, jual parti, jual perjuangan, sekongkol dengan elit sampai ke hari terakhir. Dah habis ganap, tumbang, jatuh, jahanam, baru kita pecat dia daripada pihak. Itulah kesalahan kita dalam perjuangan. Yang menjadi bangsa, rakyat. Yang menjadi bangsa, negara ini. Sekarang apa jadi kepada kita? Menteri pun tak ada. Tak ada apa. Keadaan kucak kacir, kelang kabut. Negeri-negeri ada yang masalah. Nasib baik Kelantan ni, dia tak ada masalah. Tapi ada masalah lain pula. Patutnya setiap waktu saya datang Kelantan, saya harap mereka menjadi benteng terakhir kepada peradaban, kepada kesopanan, kepada prinsip. Tetapi malangnya mereka tidak. PAS sebagai sebuah parti Islam bersekongkol
Jadi sebab itu komplit, saudara. Sheraton itu pengkhianatan dan kejatuhan dan kehinaan bagi bangsa ini komplit, saudara. Sebab kelompok-kelompok elit yang berkuasa itu terus berkuasa. Dia gunakan kelompok orang Sikitol dalam PKR, dalam PH untuk menjadi tali barut. Dan yang akhirnya dia gunakan sebuah parti Islam yang mempunyai dokongan kuat di akar umbi untuk bersekongkol dengan mereka. Komplit. Ini sebab kita melihat satu episod drama yang tak pernah kita bayangkan berlaku dalam negara kita. Dan berlaku sekarang. Pengkhianatan terhadap perjuangan itu komplit. Ini petanda yang cukup malang bagi kita, saudara. Cukup malang. Dan amat berbahaya. Tetapi sebagai pejuang, sebagai reformis, kita tak boleh putus asa. Tidak ada nokta putus asa dalam perjuangan. Sebab itu, in uridu islah mastata'tum, kita harus, dikata sedaya upaya. Kita masih ada upaya. Memang kita terduduk sekarang. Memang kita jatuh teruk sekarang. Kita diserang dalam luar kelompok Islamis yang sepatutnya bersama kita, meninggalkan kita. Kita diserang tu. Tetapi kita masih ada upaya. Apa yang berlaku cukup parah. Dalam dunia, tidak ada dunia yang mengiktiraf kita. Tak ada. Hanya Jokowi, Presiden Indonesia, sebab sebelah, jiran. Pasal jiran saja. Dan Singapura. Sebab jiran. Takkan tak call langsung. Setakat itu, negara lain tak ada. Tidak ada satu pun negara dunia ini yang mengiktiraf kerajaan penyamun ini. Sebab teruk, jijik. Mereka lihat, saudara. Sebab itu kita juga harus lihat dan kita harus bangkit. Dan jangan bagi ruang. Kawan-kawan di Kelantan, kepada kawan-kawan saya dalam PKR. Saya belum masuk PKR. Saya tak ada rencana untuk masuk. Kerana sebagai saya dah pencen politik. Tapi saya tetap berjuang. Saya tak pernah berhenti berjuang. Walaupun saya tinggalkan PKR, dalam UMNO pun saya berjuang. Buktinya bila tak betul, saya lawan. Saya tak pernah duduk diam. Dan di mana saya berada pun, saya tetap berjuang. Saya di Indonesia pun, saya tubuhkan hizbah. Saya buat buku-buku tentang rasuah. Saya bagi pada pelajar-pelajar universiti. Ratus ribu mereka di sana. Dan saya tetap berjuang. Tetapi pada kawan-kawan yang masih dalam PKR, saya minta saudara tetap bersama PKR. Jangan ikut Azmin. Jangan ikut Zuraida. Mereka sudah khianat dan mereka bukan sebahagian daripada kita. Mereka sudah berada bersama kelompok elit penguasa yang rasuah, yang korup, yang selama ini menjadi musuh kita dan musuh rakyat. Jadi tidak ada sebab saudara ikut mereka. Melainkan saudara jadi masuk kelab mereka. Kalau saudara pun boleh ada berjuta, boleh pergi luar negeri, naik business class, kan? Boleh enjoy anak kahwin 1 juta satu malam, tak apalah nak ikut kelab dia. Kalau saudara nak jadi macam dia. Tapi kalau kita rakyat biasa, tak ada sebab. Ahli parti keadilan, pemimpin biasa parti keadilan, tak ada sebab untuk saudara ikut perangai Azmin Ali. Tak ada sebab. Kamu akan khianat kepada perjuangan yang kamu bina selama 20 tahun. Sepanjang umur hidup kamu dalam perjuangan. Membazir. Sia-sia kalau kamu membuat putusan untuk meninggalkan PKR untuk bersama-sama Azmin. Saya bagi mesej ni sebab saya tahu ada 1-2 ketua cabang yang dah keluar. Dan saya kenal. Ada yang bersama dengan saya dari awal. Mereka pejuang tulen. Mereka bersusah payah. Mereka jujur dalam perjuangan. Saya kesal. Saya tak rugi apa-apa. Saya bukan orang politik. Saya bukan orang Kelantan. Bukan orang politik Kelantan. Mereka keluar ke, mereka tak keluar, tak rugi pada saya. Tapi saya kesal sebab saya kenal mereka. Mereka bersama-sama dengan saya dulu. Dan saya tidak mahu mereka disia-siakan. Maka janganlah. Kalau yang dah keluar tu, ada ruang lagi. Anwar ni satu lah perangai dia pemaaf. Pemaaf tahap dewa orang kata. Itu yang kadang-kadang jadi masalah juga.
Tetapi kalau dia yang dah keluar tu, masuklah balik. Saudara bukan kelab Azmin. Saudara bukan tandingan pada Azmin ni. Saudara bukan lig dia, bukan lig Azmin. Saudara bukan elit. Saudara bukan jutawan, ratusan juta. Saudara, mengapa saudara harus mengikut ni? Tak ada sebab. Balik bersama PKR. Yang dalam PKR, kuatkan PKR. PKR ini parti Islam. Parti yang mendukung perjuangan Islam. Lakukan reform. Tak ada salah, saudara. Ada pemimpin 1-2 salah. Tetapi segi perjuangan, ya, betul.